Terima kasih rakan saya Mahira dan Walimul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini dari daerah Tutong seperti biasa Auda untuk memberikan antara maklumat-maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan ya. Bercakap mengenai dengan kuih-kuih Melayu ni memang menjadi kegemaran dari Damit hinggalah ke saat ini ialah kuih rinjis dan kuih kusoi ya. Apapun mudah-mudahan kuih-kuih Melayu ini dapat diketahui lah ya bagaimana usulnya, rasanya, apatah lagi cara pembuatannya oleh generasi masa kini dan akan datang. Baik, kita akan maklumkan nanti Auda antara maklumat semasa mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di daerah Tutong ini. Tetapi sebelum itu, kita saksikan dulu bahan visual yang kami muatkan untuk pagi ini dari daerah Tutong. Tahukah Auda, tumbuhan liar yang mekar di dunia ini banyak kegunaan dan manfaatnya jika kita mengetahui pengolahan daripada fisik tumbuhan liar tersebut. Samalah seperti tumbuhan buah tindas. Ia merupakan tumbuhan liar yang kerap tumbuh di tanah lembap dan berupa sejenis biji-bijian tropika dari suku padi-padian yang mempunyai pseudocarps berkulit keras, iaitu struktur biji yang sangat keras dan berwarna putih atau kelabu apabila masak. Ia mampu tumbuh meninggi sehingga mencecah 10 kaki dan lazimnya mempunyai lebih kurang 200 biji dalam satu rumpun. Di negara ini, ia dikenali sebagai biji buah tindas atau anggalai, manakala saintifiknya ia disebut Coix lacrima jobi atau jobstier atau turut disebut sebagai Adelaide atau Adelaide millet yang berasal daripada keluarga Poaceae. Sesetengah masyarakat memanfaatkannya sebagai perubatan herba, namun ada juga yang mengolahkannya sebagai sesuatu produk kraftangan yang menarik. Berapa lama tu? Lamalah sudah, mungkin dalam lebih daripada 10 tahun, tapi dalam masa 10 tahun itu dalam beberapa tahun tu kami ada berhenti buat, kali dalam 2-3 tahun kebelakangan baru kami aktif semula membuat. Untuk mendapatkannya tu depend sebab indah semua orang ada menanamnya lah. Kecuali orang yang tahu kegunaannya untuk membuat galang rantai, tu ada yang menanamnya. Ini sebenarnya lama sudahlah dari orang dulu-dulu andang dorang gunakan biji buah ni sebagai manik untuk membuat galang, rantai, cincin. Jadi kami cuma ikut sajalah. Kalau orang yang kreatif boleh juga gunakan ani manik untuk macam buat anyaman, bakul kah, ikut atulah masing-masing punya kepandaian. Kalau kita sendiri, dari mana kita mempelajari cara membuatnya? Dari mamaku lah. Yang tu mulakanlah buat galang dari kami Damit dulu kan. Kira macam untuk mainan masa kanak-kanak lah, buat galang, rantai. Jadi sampai masa ni untuk aktiviti membuat galang macam tu lah. Kalau dari kata orang tua-tua lah, dorang ani sebagai ubat. Dorang buat galang rantai untuk ubat buang panas lah, buang panas badan, kira untuk menyejukkan badan lah. Dan kebanyakan kalau dari orang luar begitulah, kebanyakan dari Indonesia, dorang masak, direbus airnya, minum untuk ubat sebagai darah tinggi. Kebaikannya untuk menyejukkan badan lah, dorang untuk buang panas badan. Tapi kebanyakan orang untuk perhiasan sajalah. Depend kalau orang percaya indah untuk pakai pun indah apa-apa kan, saja pakailah untuk perhiasan. Secara tradisinya, sebelum penggunaan biji manik digunakan secara meluas, biji buah tindaslah yang digunakan sebagai pengolahan kepada produk-produk seperti barangan aksesori perhiasan. Kreativiti masyarakat terdahulu mewujudkan produk kraftangan yang masih lagi dipertahankan oleh sesetengah penduduk kampung pedalaman di negara ini. Cara membuat prosesnya, produk ini kami ambil dari pohonnya, dari bijinya. Kami ambil yang sudah matang. Yang matang tu ya warna putih atau grey. Tu sudah boleh diambil lah. Kalau warna hitam atau terlampau masak, boleh juga ambil. Tapi ya warna hitam lah.
Kebanyakan kami ambil yang sedang matang lah, warna grey. Kemudian kami tampi. Sudah tampi itu buang dia punya, bersihkan uras-uras. Kadang boleh juga dijamur supaya jamur sekejap lah, biar ya, macam karingnya orang. Sudah tu baru tak kami buang dia punya pucuk menggunakan ipin supaya berlubang. Kemudian kami baru tak boleh kami start lah buat galang, rantai. Kalau macam untuk buat galang mungkin dalam 20 ke 25 biji. And then kadang kami campur jua manik untuk yang warna-warni untuk mewarnakan ialah. Tu mungkin dalam 15 biji buah biji ni, kemudian 5 biji manik. Kalau untuk rantai itu memerlukan banyaklah. Kadang ada yang 25 biji, 30 biji, depend panjang yang kita maulah. Paling maksimum so kami pakai 30 ke 40 biji untuk rantai yang panjang lah. Depend kreativiti seorang-seorang lah. So far cabarannya cuma ia mengambil masa untuk kami membersihkan ia punya pucuknya ni. Itulah yang take time. Contohnya kalau kami buat rantai mungkin dalam masa 30 minit lah, sebab ia memerlukan dalam 30 ke 40 biji buah ni. Soalnya kami rantai dalam 5 ke 6 itulah ulas rantai. Kalau galang dalam boleh sampai 10 lah. 10 set galang. Soalnya aku sama mamaku sajalah yang buat ni. Kadang ada adikku tolong je lah. Kepada sesiapa yang berminat dengan produk kami, bolehlah kontak saya melalui WhatsApp di talian 7216952 atau boleh mendapatkan produk kami di Pondok Dibong, Jalan Tasik Merimbun. Kami juga ada mengikuti jualan satu kampung satu produk sebagai MPK Tasik Merimbun. Kebaikannya ia senang didapatkan, diperolehi saat kami menanamnya sendiri, dan lagipun bijiannya ia tahan dan tidak pandai ia bukan diwarnai, warnanya adalah semula jadi dan tahan lama lah. Menghasilkan produk kraft daripada biji buah tindas yang diproses secara tradisi sehingga menjadi barangan perhiasan yang menarik juga merupakan produk kraftangan yang berdaftar di bawah satu kampung satu produk bagi Majlis Perundingan Kampung Merimbun. Bagi Dayang Rifhan juga adalah menjadi suatu galakan buat beliau untuk meneruskan pembuatan produk kraft seumpama ini sebagai penyambung kreativiti masyarakat terdahulu melalui penggunaan bahan semula jadi, memandangkan beliau juga ada menanamnya di kawasan rumah, tambahan lagi pohonnya mudah tumbuh jika mengikut aturan faktor yang bersesuaian.